bagi kesamaran. Itu kesamaran ini akidah tauhid di dalam doa. Di antara kesamarannya, kami seru selain pada Allah Ta'ala. Bukan kata kami faham dia boleh tolong, Allah tolong, tapi dia sokongnya bagi syafaat, sokongnya. Kami seru dia supaya dia bagi sokongnya. Sokongnya pada Allah Ta'ala, ya Allah ni orang doa ayat kita ni, tolong terima doa dia. Lalu dia seru atas rasa supaya yang disuruh itu membuat sokongnya. Mudah-mudahan dengan sokongnya dia, doa pun jadi makbul. Ini yang berlaku dalam masyarakat Mekah dulu. Dan orang yang sepahami dengan orang Mekah lah, kafir ni. Jadi dia seluruh Nabi wali ni semua sekali. Dia ada dua kemungkinan lah. Satu, dia faham kata, seperti mana kita belajar, Nabi atau wali setelah mati diberi oleh Allah anugerah untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil bagi mereka di kawasan-kawasan tertentu, pada tempat-tempat tertentu. Ini dia minta diri daripada wali dengan Nabi. Lagi kalau besar sikit, memang tidak daripada kemampuan dia seru juga. Dia seru juga ruh Nabi wali ini tujuan supaya pergi buat sokongnya pada Allah Ta'ala. Bayaklah pada Allah Ta'ala sebab orang kuat kan, orang tinggi, orang makam tinggi. Kita ni nak tu nak ni, hak ni tak ada dalam kekuasaan dia pun, tapi ada dalam kekuasaan Allah. Cuma nak dia mau ayat pada Allah SWT, tolong terima doa dia. Dia panggil syafaat. Dan orang masyarakat kita lah ni, yang tidak tahu Al-Quran ni, dia kata tak apa ni, ni bukan syirik. Kita minta supaya dia sokong, tapi dia pergi seru selain pada Allah Ta'ala. Nah, Allah nak beritahu waktu baik bagi satu surah. Maknanya ini pun syirik, ya dikira kufur. Ini kesamaran, kalaulah ada, beritahu kepada mereka kesamaran inilah kena hilangkan, kerana orang yang musyrik Mekah dia ingat tak salah. Dan kami kata inilah syirik yang dikira kufur. Jadi kesamaran-kesamaran yang boleh jadi ada ni, pastikan jangan ada benar lagu ni. Nah, esok-esok jangan duduk jadi masalah menyesal pula. Jadi surah Zukhruf ni nak beritahu seru selain pada Allah Ta'ala dengan bentuk supaya dia sokong, supaya doa kita makbul pun syirik. Dengan jelas Allah sebut. Dan perkara ini duduk di hujung surah Zukhruf, ayat yang ke-80. 80 ni tengok belakang. Hujung surah. Surah ni 89. Maksud dia duduk pada 80 menit. Inilah maksud penting bagi suku. Ini sebuah pada akidah tauhid. Ini sebuah pada akidah tauhid merupakan maksud penting. Allah beritahu wala yamlikul ladzina yad'unahum muqaddam. Dan tidak ada kuasa memiliki atau tidak memiliki kuasa ruh-ruh yang mereka seru akan mereka itu. Allah di sini ruh-ruh, malaikat ataupun jin ataupun nabi atau wali. Dan tidak ada kuasa, tidak ada memiliki kuasa, tidak memiliki kuasa oleh ruh-ruh yang dipuja. Nah, ruh-ruh yang mana yad'unahu, yang mana orang Mekah menyeru mereka ruh itu selain pada Allah. Tidak memiliki apa? Asy-syafa'ata, tidak memiliki syafaat untuk mereka. Nabi jadi jelas. Tidak memiliki ruh-ruh yang orang Mekah seru selain pada Allah Ta'ala itu. Ruh itu tidak memiliki syafaat untuk mereka. Asy-syafa'ata lahum muqaddam. Ruhul Mani kata. Jadi kalau dia nak syafaat dengan cara seru ruh, memang tak boleh. Kalau boleh neraka ya, syafaat memang tak boleh. Sebab ini syirik. Hidup seluruh ruh untuk syafaat. Tak, ini tidak. Hatta suruh Nabi Muhammad pun kalau suruh syirik juga. Pergi kubur Nabi, suruh ruh Nabi supaya pergi syafaat. Siapa ajar ke dia? Nabi tak ada ajar. Quran pun tak ada sebut. Quran sebut bertentangan. Nah,
Ini pun berlaku. Ramai jauh-jauh pergi Mekah, pergi seguruh Nabi. Dia kalau kita kata roh Nabi, roh wali ni bukan Nabi mana, semua Nabi masuk habis. Waktu Nabi kita belum wafat, dia pesan benar. La qatalallahu al-yahud, semoga Allah laknat Yahudi menjadikan kubur Nabi sebagai tempat seruan. Disuruh Nabi, la taj'al qabri wathanan yu'bad, kamu jangan pandai-pandai pula jadikan kubur aku ni tempat seru. Disuruh aku pula. Nabi lah kan dalam hadis sahih. Maka orang yang bertanggungjawab di sana, jagalah. Aku takut ada mana-mana jahil mai cakap mana tahu, mai duduk gini suruh Nabi. Jaga. Mari sini wisalah saja dah. Wisalah saja. Kerana wisalah itu adalah amalan sahabat. Tidak ada amalan lebih yang diajarkan Nabi kita daripada Nabi kita tentang cara nak buat amal di kubur, tak ada. Tak sabit. Cuma sahabat wisalah lagi. Jadi masyarakat jahil kita ni pergi suruh, pergi jadi kafir den, dia pergi jadi kafir Mekah, Madinah. Jadi ayat ni, jadi Allah Taala beritahu sebab ini amalan Mekah ni, amalan Mekah menyebabkan Allah kata kafir musyrik ni. Dia tu kata ikut Nabi Ibrahim, Allah kata kafir musyrik. Ini salah satu kesilapan dan keraguan kesamaan yang berlaku. Allah kata tidak memiliki ruh-ruh yang mereka seru selain pada Allah Ta'ala itu, tidak memiliki syafaat untuk mereka. Illa man syahida bilhaq, melainkan syafaat mungkin boleh juga, tapi man syahida bilhaq, orang yang bersaksi atas kebenaran tauhid, orang yang tidak syirik dan berakidah tauhid, dia ni boleh jadi ada harapan dapat syafaat. Itu syafaat bil izni. Hak sabit dalam syariat kitanya, syafaat tu ada lah, tapi biar orang tu dia mati dengan tauhid. Lepas tu dia ada kesalahan-kesalahan lain jenis bukan syirik, maka Allah kenal ke dia dengan sebab amalan lain tak kira. Lalu Allah Ta'ala jadikan cara untuk mengampuni dia ni bagi syafaat, orang hafiz bagi syafaat, orang lain bagi syafaat, Nabi bagi syafaat. Jadi syafaat tu penghormatan Allah kepada orang itu, tapi Allah telah maaf dia dengan sebab dia kenal, sebab dia mati tidak syirik. Maka ini dia panggil syafaat bil izni. Itu perkara lain yang kita akan baca juga. Ni minta dengan orang ni untuk bersyafaat, ni jadi kafir. Biar minta dengan Allah, akidah kita kena tauhid, tapi adalah kesalahan-kesalahan selain pada syirik ni kita buat, tapi Allah kenal. Maka Allah Ta'ala jadikan pengampunan dosa kita dengan cara orang syafaat. Jadi syafaat ini untuk memuliakan orang itu, memuliakan para hafiz, memuliakan ulama, memuliakan Nabi dia. Jadi dia suruh tolong bagi syafaat. Maknanya syafaat ni tolong Allah atau tolong beritahu kepada dia telah dimaaf oleh Tuhan. Syafaat ni maknanya tolong Allah surat kamu telah dimaaf oleh Tuhan. Jadi nak memuliakan orang ni, Tuhan suruh bagi surat. Contoh bagi faham syafaat, tolong bagi surat, kata dia ni Tuhan maaf. Waktu biiznihi itu syarat, Allah izin dia dimaafkan, barulah boleh. Jadi Allah nak memuliakan pemberi syafaat, Allah suruh dia ni, suruh dia tu, suruh dia sebagai kemuliaan ya. Tapi Allah telah izin dah lah untuk dia dimaafkan. Jadi dia panggil hak tu syafaat bil izni. Bukan direct minta supaya direct minta syirik lah. Jadi ini Allah Ta'ala nak membetulkan kesilapan yang berlaku pada musyrik Mekah. Jadi illa man syahida bil haq, melainkan orang mati dengan keadaan bersaksi dengan tauhid. Bil haq ni Ruhul Ma'ani kata alladhi wa tauhid. Bil haq alladhi wa tauhid. Orang mati dengan keadaan mati dengan akidah tauhid, wa hum ya'lamun, dan mereka meyakini dalam hati mereka akan tauhid itu bil qalbi. Ya'lamu sini yu'minuna bil qalbi. Syahida bil lisan, ya'lamuna bil qalbi bil haq. Mana dia bersaksi dengan lidah tentang tauhid, hal keadaan dia menerima dengan hati tentang tauhid. Orang ni saja yang ada kemungkinan dapat syafaat. Bukan wajib, berkemungkinan dapat syafaat. Adalah amalan-amalan hak dia buat tu Tuhan kenal satu dua, maka dosa-dosa lain Tuhan maafkan.
dengan cara memuliakan seseorang untuk beritahu kepada dia dapat syafaat. Dalam surah ni, surah Zukhruf ni, ada 3 dalil akli dikemukakan oleh Allah Ta'ala dan 3 dalil nakli. Dan rumutan atau syikayat tentang golongan musyrikin yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Demi kitab yang mubin. Demi kitab yang mubin ni Allah bersumpah. Innaka la rasulun sadiqun, jawab sumpah. Demi kitab yang jelas nyata bahawa kamu ya Muhammad rasul yang benar daripada pemilihan Allah. Inna ja'alnahu Qur'ana, bahawa kami telah jadikan wahyu ini Quran yang sentiasa boleh dibaca, Arabian, berbahasa Arab. Tujuannya la'allakum, mudah-mudahan kamu yang memahami bahasa Arab, taqilu, mudah memahami. Pak kita orang tak boleh Arab, kena belajar Arab lah. Sebab guna bahasa lain pada Arab ni tidak cukup. Nak wayak hak sebenar ataupun hak sempurna, kena guna bahasa yang cukup, yang kaya. Wa innahu, dan sesungguhnya Quran ni asalnya fi umil kitab. Umil kitab ni sama ada ilmu ilahi atau lauhil mahfuz. Asal Quran ni pada umil kitab, pada lauhil mahfuz, tempat yang sangat terjaga, sangat mulia. Ladaina, di sisi kami. Di sisi kami makna ratbah. Di sisi kami kedudukan dia. La aliyun, lagi maha tinggi. La hakim, maha bijaksana. Jadi Allah Ta'ala sebut sini 4 sifat bagi Quran. 4 sifat bagi Al-Quran. Berada dalam umul kitab, ali, lagi hakim. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sebagai teguran, afanadribu ankumudz dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Apakah kami akan menghalalkan daripada sampai kepada kamu Quran? An sini li'an, kerana kamu kaum yang betul-betul syirik. Oleh kerana kamu ni betul-betul degil dalam syirik, lalu kami tidak sekali-kali akan menyampaikan kepada kamu Al-Quran. Tidak begitu. Afanadribu ni safhan maf'ul mutlak bagi nadribu bi ghairi lafzihi. Safhan ni mana darban. Safhan bermakna darban dalam bahasa Arab. Cuma maf'ul mutlak darban ditukar kepada safhan, maf'ul mutlak bi ghairi lafzihi. Jadi apakah kami akan menahan daripada sampai kepada kamu Quran kerana kamu degil dengan syirik? Mana orang Arab Mekah ni oleh kerana keras sangat dalam syirik, maka kami kata padahlah tak perlu Quran lah dia. Tidak begitu. Kami sebaliknya akan sampaikan kepada kamu Quran sehingga kamu tolak dan sabitlah kedegilan, barulah kami akan buat keputusan. Jadi kami sekali-kali tidak akan menahan, tidak akan berhentikan untuk menyampaikan Quran kepada kamu. Kerana kamu kalau ada degil begitu pun, kami akan tetap pilih Muhammad SAW, golongan manusia yang terbaik, yang paling diterima, yang paling jujur, untuk menjadi Nabi sebagai penyampai Al-Quran kepada kamu. Wa kam arsalna takhwif. Hak tadi zajrun. Jadi afanadribu, lafaz daraba ni teramat banyak lafaz dia makna yang berlain. Sini kena terjemah afanadribu ni afanamsiku sini. Afanamsiku ankum dzikra maskan. Afanamsiku ankum dzikra mana Al-Quran, maskan. Itu makna dia. Sebab daraba kalau tengok dalam lughah amat banyak maknanya. Sini nadribu dengan makna namsiku. Dan dia merupakan teguran. Jadi apakah kami sebagai Tuhan menghalang atau menyekat atau menahan daripada sampai kepada kamu wahai orang Mekah Al-Quran ini kerana kamu golongan yang betul-betul degil dalam syirik? Ini tidak boleh berlaku. Sebab kami tetap akan menyampaikan. Takhwif duniawi. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin.
ramai mana kami telah pilih sebagai utusan Nabi sebelum ini pada umat-umat terdahulu. Mana Nabi ni bukan seorang, Nabi Muhammad SAW ni Nabi penyudah lah. Ramai mana kami telah pilih sebagai utusan Nabi sebelum ini pada golongan terdahulu. Cuma Allah Ta'ala kata, biasalah Muhammad syaitan ada juga ni, wa ma ya'tihim min nabiyyin, tidak datang pun kepada mereka yang dahulu mana-mana nabi, illa kanu bihi yastahzi'un, malaikat mereka itu mempersendakan nabi. Malaikat mereka itu mempersendakan nabi. Akhir sekali, khalasah daripada persendaan itu, wa fa'ahlakna ashadda minhum batsha, kami telah hancurkan golongan yang lebih kuat daripada orang Mekah ni di segi tubuh badan. Kami telah hancurkan golongan yang lebih kuat berbanding dengan orang Mekah. Orang Mekah menentang Nabi Allah ini, wa ma matalul awalin, dan telah berlalu perumpamaan dan contoh kehancuran mereka golongan terdahulu. Mana peristiwa kehancuran golongan terdahulu dalam lipatan sejarah dan tertulis dan termaktub dalam Al-Quran. Dalil akli itirafi, ini dalil akli itirafi ini tanya kerana mereka ni dah datang. Jadi wahai Muhammad, orang Mekah ni barang-barang dia terima dah. Jadi orang tu tak perlu berbetulkan lah. Allah wujud, dia terima dah. Allah cipta langit bumi, dia terima dah. Allah maha berkuasa atas segala-gala, dia terima dah. Hak tu tak perlu dibetul-betulkan lagi. Hak lain-lain. Jadi walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, dan sekiranya kamu tanya juga mereka wahai Muhammad, siapa sebenarnya wahai orang Mekah yang telah mencipta lapisan langit dan bumi, kamu tetapkan dengar jawapan daripada mereka, la yaqulunna, mereka pasti akan jawab mudah-mudah, khalaqahunnal azizul alim, yang telah menciptakan lapisan langit dan bumi ini Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hak ni dia tidak silap. Orang Mekah dia ni, mana tak perlu ajar banyak lah benar Allah mencipta ni, sebab dia terima pun. Kemudian Allah Ta'ala pun tambah lagi sebagai maklumat orang Mekah tak tahu. Ini dia panggil tanwir dakwah. Kalau kita ngaji dalam Islam, hal ni Allah tambah. Nah, seperti mana wahai orang Mekah telah menerima bahawasanya Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa, lagi Maha Mengetahui lah yang telah mencipta langit bumi. Tiada bekasi dalam ciptaan ini. Hak ni memang kamu terima. Maka tambah lagi pada dia maklumat baru, allazi ja'ala lakumul arda mahda, Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai satu hamparan. Dia jadi bumi ini boleh jadi satu hamparan, mudah untuk guna jalan dan bina-binaan. Dan wa ja'ala lakum fiha, dan dia telah menjadikan untuk kamu di bumi ini juga subulan, mudah untuk buat jalan. Sebelah sini dia jadikan di permukaan bumi ini jalan-jalan, mana mudah tu buat jalan. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan dengan jalan-jalan yang mudah kamu buat ni, kamu dapat sampai ke tempat yang dituju. Kamu boleh sampai dengan mudah sekali ke tempat yang dituju. Lagi yang ketiga, wallazi nazzala minas samaa'i ma'an, Allah yang telah menurunkan daripada langit sana air hujan. Biqadarin, ikut kadar tertentu. Kadang-kadang banyak jadi banjir, kadang-kadang ala kadar, kadang-kadang sesuai. Itu biqadarin, ikut kadar dia. Fa ansyarna bihi, lalu kami hidupkan dengan air hujan kami itu baldatan maita, bumi yang gersang, yang tandus. Jadi tubik uku, tubik daun macam-macam tubik. Jadi apabila kamu tengok ini biasa kejadian berlaku ni, bukan jadi sendiri itu, kan Allah akan buat. Allah buat seperti mana Quran dia sebut. Maka seperti mana mudahnya ditumbuh-tumbuhan walaupun asalnya keikatan, kadzalika tukhrajun, begitu mudah jugalah kamu juga nanti apabila mati dikeluarkan pada kubur masing-masing untuk hidup semula di akhirat. Ambil pengejaman dengan kudrat ni, atau pun dengan kudrat yang sama akan buat. Sebab orang Mekah tak percaya ada akhirat. Lagi tanwir dakwah yang keempat, wallazi khalaqal azwaja kullaha, Allah yang telah menciptakan pasangan seluruhnya. Pasangan seluruhnya. Pasangan boleh terjemah, jenis-jenis boleh terjemah. Kalau kata pasangan memang dua pun.
Tapi jenis boleh jadi juga. Jadi Allah lah yang telah menciptakan pasangan-pasangan dan jenis-jenis keseluruhan. Wa ja'ala lakum, yang kelimanya wa ja'ala lakum minal fulki wal an'am. Dan Allah telah menjadikan untuk kemudahan kamu daripada kapal di lautan dan binatang ternak di daratan yang kamu boleh tunggangi. Hak bahagian laut, cara bahagian laut, yang kecil-kecil perahu sampai ke besar-besar kapal. Hak atas darat binatang-binatang. Tujuannya litastawu ala buhurihi, supaya kamu dapat duduk dengan tenang di atas belakangnya di dalam perut bahtera. Summa tazkuru ni'mata rabbikum, kemudian kamu boleh ingat kemudahan sebegini Allah buat ni, betapa hebatnya nikmat Tuhan kamu. Nah, Allah jadi mudah dengan kita tu memang gagah dia tenang kita memang masalah besar. Tapi Tuhan jadi gini. Tengok gajah tu kalau kira-kira tak pernah sambah, budak kecil boleh naik atas dia, boleh pergi ke mana-mana, boleh jadi hamba abdi bagi manusia. Nah, jadi dengan cara mudahnya Allah Ta'ala menjinakkan binatang-binatang ini, tazkuru ni'mata rabbikum, kamu akan sedar dan ingat betapa hebatnya Allah Ta'ala dan memberi kemudahan kepada kamu sebagai nikmat yang besar. Idza stawaitum alaihi, apabila kamu betul-betul duduk atasnya dan boleh gunanya. Wa taqulu, lalu kamu patut katalah. Dia kata sini sebagai kata sunat. Kamu sepatut katalah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah daripada segala cacat celah dan kelemahan yang telah mempermudahkan kepada kami ini kenderaan. Kalau ngagak kenderaan kami memang tak mampu, tapi Allah telah mempermudahkan, menjinakkan, memberi idea dan juga ilham untuk buat kapal-kapal. Wa ma kunna lahu muqrinin, kami memang tidak mampu untuk melemah dan menundukkan binatang-binatang ini. Kalau dengan kudrat kami, kemampuan kami yang lemah ni, memang kami tak boleh waktu, tapi Allah jadikan mudah. Wa inna, dengan begitu pun makna kami dalam perjalanan pergi situ ke sini sampai tepat. Tapi walaupun sampai tepat dunia ya, ada lagi hak kita berjalan ni tak sampai lagi, itu akhirat. Jadi dalam zikir ni pun Allah nak supaya manusia kalau dia nak kenderaan memang dia akan pergi tempat ni. Dia ada satu tempat yang dia tuju lah. Tapi ini perjalanan dunia. Tapi dalam masa kita berjalan atas dunia pun kita sedang berjalan lagi ke akhirat. Jadi Allah Ta'ala sambung lagi, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan bahawa kepada Tuhan kami lah akhirnya kami akan kembali. Dah, duk musafir sementara ni musafir lah. Tapi dalam masa yang sama kita sedang musafir juga. Musafir yang sebenar itu menghadap Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'alna qurratan a'yunina al-ula, wa bina billahi rabban wa bil islam dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul.